Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama. Peranan wanita dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak boleh dipandang ringan. Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS merangkap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg dalam amanatnya memberitahu kesemua calon wanita Gabungan Parti Sarawak GPS yang akan bertanding PRU15 nanti adalah yang berkualiti, berpengalaman dan terlatih. Sehubungan itu, ujarnya jentera wanita amat diperlukan sebagai enjin penggerak dalam perjuangan GPS mempertahankan hak-hak bumi Kenyalang. Kita lancarlah jentera. Apa arti jentera tu? Jentera tu macam enjin. Mun sada enjin, motor si berjalan. Enjin tu mesti bagus. Si ada batok-batok. Tapi percayalah, jentera wanita, pemuda termasuk seluruh jentera GPS adalah enjin yang baik-baik. Kita tolaklah perbezaan pribadi. Kita tolaklah masalah kita yang lain. Kita tumpukan kepada perjuangan rakyat menerusi GPS. Dan kita tentukan pimpinan negara. Marilah kita sama-sama berjuang. Teruskan obor perjuangan kita. InsyaAllah kita akan mendapat kejayaan untuk memakmurkan Malaysia. Demikian tegas beliau semasa merasmikan Majlis Pelancaran Jentera Wanita GPS PRU15 di Pusat Konvensyen Pinview Kuching pada Ahad. Dalam perayaan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menekankan 3 perkara yang perlu diselesaikan untuk masa depan Sarawak. Menurut beliau, ia merupakan dasar yang diperjuangkan oleh GPS dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Kita nak teruskan usaha tu, kita lagi 3 perkara belum selesai. Satunya lah hak kita di bawah 112D, di mana kerajaan pusat mesti memberikan grant kepada kita. Kita minta grant dengan formula. Kita semua kedaknya mengik mana? Kedak mengik mana kedak ya? Kita kata mesti ada formula. Kalau Malaysia baik ekonominya, kita share sama-sama. Kalau ekonominya susah, kita susah bersama-sama. Ini semangat GPS. Kita sih ngambil hak dia aja. Tuaknya kita nak minta restore Borneo High Court. Ketiga, kita minta jabatan teknikal kita diiktirafkan untuk melaksanakan projek persekutuan di Sarawak. Kita ada engineer, banyak engineer kita pandai-pandai. Nak mula jerayakannya susah. Si ibu lah tidak Melaya datang situ. Ini tu engineer pun banyak wanita. Timbalan pengarah JKR Sarawak adalah wanita. Deputy Director wanita. Bukan calang-calang wanita Sarawak. Boleh nekik tiang dah. Kalau kita pergi ke airport, Jahanbil, wanita ngatur pilot. Bukan calang-calang wanita Sarawak. Jangan dicoba. Hadir sama memeriahkan pelancaran tersebut ialah isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Timbalan yang dipertua PBB merangkap Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugahbas. Pengerusi wanita GPS merangkap Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Ketua Pergerakan Wanita SUPP Sarawak Ko Teck Wan, Ketua Pergerakan Wanita PRS Sarawak Datuk Sri Doris Sofia Brody, Pengarah PRU15 Datin Amar Datuk Dorin Mayang, Presiden PRS Datuk Joseph Salang Gandom serta ahli-ahli majlis kepimpinan tertinggi GPS yang lain. Dalam sidang media pula, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah,
pengambilan muka baru di kalangan generasi muda sebagai pelapis adalah satu proses untuk melatih kepimpinan masa depan yang mana rakyat memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai pengalaman luas dalam politik, seterusnya berperanan menubuhkan kerajaan Malaysia yang stabil. Tambahnya lagi, GPS tetap meletakkan sasaran untuk memenangi semua 31 kerusi parlimen yang ditandingi dalam PRU 15. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam ucapannya berkata, jentera wanita gabungan Parti Sarawak GPS bergerak dan bekerja sebagai satu pasukan yang mantap dan terus mara ke hadapan bagi menawan kerusi untuk GPS. Ujarnya, beliau yakin wanita boleh menjadi peraih undi yang berkesan dengan bersedia menepis fitnah berita palsu, tohmahan dan pembohongan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Sejarah pilihan raya di Sarawak telah menunjukkan bahawa para wanita merupakan peraih undi yang berkesan. Kesabaran, ketekunan, kesetiaan dan kecekalan mereka terbukti selama ini, dan tambahan kepada itu, sifat kewanitaan mereka mempunyai kelebihan tersendiri untuk meraih undi dan meyakinkan orang ramai untuk setia bersama kita. Laporan seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS berikrar untuk berjuang habis-habisan menentang calon pembangkang atau bebas semasa pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan datang. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, GPS mempunyai matlamat untuk memenangi 31 kerusi pada pilihan raya kali ini. Bercakap semasa merasmikan Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK dan Biro Wanita Rumah Daniel Ranti di Menyalin Baru Debak pada Sabtu, beliau menambah GPS perlu memenangi banyak kerusi untuk menjadi lebih kuat, dihormati dan mentadbir negeri dengan baik serta memperjuangkan hak negeri di dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Ujarnya lagi, kejayaan itu akan membolehkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Pangopeng memberi tumpuan lebih kepada usaha menambah pendapatan negeri ini. Beliau yang juga pengarah pilihan raya Parlimen GPS menggesa setiap ahli dan penyokong perlu kekal memberikan sokongan kepada semua calonnya. Terdahulu, beliau diiringi Ahli Dewan Undangan Negeri Adan Saribas, Muhammad Razi Sitam dan Setiausaha Politik Premier Sarawak Dr. Richard Rapu menghadiri sesi bertemu rakyat di Dewan Milenia di Pekan Saribas. Mengenai pembangunan pertanian di kawasan tersebut, Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata Premier Sarawak telah meluluskan lubuk tamang untuk dibangunkan sebagai taman agro. Menurutnya, taman agro itu akan memperkenalkan dan mempromosikan konsep pertanian moden kepada rakyat. Beralih ke laporan di Miri. Aktiviti kokurikulum berupaya memberikan kecergasan tubuh badan dan kecerdasan otak kepada murid-murid agar sentiasa aktif, kata Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin semasa merasmikan Hari Sukan SJKC Chung Hua Lutong di Stadium Terbuka Miri pada Sabtu. Sehubungan itu, katanya penglibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum juga mampu memupuk nilai perpaduan dan memberi peluang kepada mereka untuk menyemai semangat kesukanan. Ujarnya lagi, aktiviti kurikulum ini perlu dititikberatkan dengan penyertaan daripada pelajar yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum, bangsa dan agama. Sebagai contoh, aktiviti bersukan memerlukan persefahaman antara satu pasukan bagi memperoleh kemenangan dalam sesuatu pertandingan. Dalam hal itu, beliau turut menyeru para pelajar agar tidak ketagih dengan penggunaan telefon pintar sejajar dengan perkembangan teknologi semasa. Sehubungan itu, ibu bapa perlu mengawal penggunaan telefon bimbit dalam kalangan anak-anak dengan menghadkan masa supaya tidak menjejaskan prestasi dan masa depan anak-anak. Manakala dalam pertandingan bakat sukan yang dianjurkan Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet adalah platform untuk mengetengahkan bakat dan potensi golongan belia agar dapat diperkembangkan lagi.
Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ipin Lamat berkata beliau menyokong penganjuran pertandingan berkenaan untuk melahirkan bakat baru yang terpendam serta memupuk minat serta semangat kesukanan yang tinggi dalam kalangan belia. Development, kita memang mencari bakat talent dalam bidang sukan, apa saja bidang lah dalam sukan. Juga kita cari bakal usahawan, entrepreneur di kalangan belia. Kita bukan setakat cari talent dalam sukan, tapi kita juga cari talent sidak yang ingin berniaga menjadi usahawan. Jadi saya lihat program seperti ini memang begitu bagus sekali diadakan, dan saya harap pada masa akan datang mungkin jumlah penglibatan kita boleh panjangkan jemputan ke IPTA, IPTS ataupun sekolah menengah. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan pertandingan bakat sukan di Stadium Tertutup Miri pada Sabtu. Dr. Ipin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir menambah, beliau yakin masih terdapat banyak lagi bakat golongan belia yang dipendam dan memerlukan platform untuk mengasah bakat mereka itu. Justru katanya kerjasama dengan pihak sekolah atau persatuan-persatuan juga perlu dilakukan bagi mengasah bakat golongan belia dalam bidang sukan dan pembangunan usahawan. Laporan berikutnya, All Kuching Smart Heritage OKSI dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS bekerjasama mengekalkan warisan dan budaya perkahwinan Melayu Sarawak. Kolaborasi antara OKSI dan PKMS ini bertujuan untuk mendedahkan kepada orang ramai berkenaan adat istiadat perkahwinan Melayu Sarawak zaman dahulu. Sehubungan itu, OKSI telah mengadakan program ini bagi mengimbau semula serta mempamerkan adat istiadat orang Melayu di Rumah Warisan Tan Sri Dato' Amar Abang Ahmad Urai, Kampung Heritage Trail Kuching pada Sabtu. Kediaman tersebut juga sangat bertepatan dengan tema persembahan budaya Melayu Sarawak, memandangkan seni bina dan reka bentuk rumah yang kaya dengan hasil ketinggian kemahiran seni kraft pada masa dahulu. Bagi memeriahkan lagi acara itu, OKSI juga memaklumkan pihaknya turut dibantu Rumpun Silat Sarawak RSS, komuniti yang terlibat dengan hadrah, bergendang zapin, sebat dan sindang dan sebagainya yang melibatkan tradisi orang Melayu Sarawak. Program itu juga ditujukan khas kepada semua komuniti Sarawak sebagai acara mingguan buat para pengunjung. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS. Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, amanahku samanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju Sarawak maju.